Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Rabu 27 Julai. Saya Mazrona Kalinggalan. Bank Kerjasama Rakyat Berhad Bank Rakyat menyerahkan zakat perniagaan bernilai 1.094 juta ringgit kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Zakat perniagaan itu disampaikan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria kepada Setiausaha MUIS Ramlan Awang Ali di Istana Seri Kinabalu. Penyerahan turut disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Jadi kita juga bersyukur kerana pada masa sekarang ini kutipan zakat Majlis Ugama Islam Sabah setakat pada hari ini adalah sebanyak 82 juta dan agihan yang kita buat lebih kurang 63 juta. Tahun ini lebih sikit daripada tahun lepas lah. Kita selalu bila profit kita, keuntungan kita bertambah, jadi jumlah zakat pun akan bertambah lah. Selalunya kalau di wilayah Sabah, kalau dia punya peningkatan dari segi keuntungan wilayah, itu pun akan bertambah lagi pertambahan zakatnya, jumlah zakat akan bertambah. Sementara dalam kunjungan berasingan, Presiden Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabah, Sabata, Masdah NT ketika ditemui pemberita memaklumkan sepanjang Julai ini pihaknya giat melakukan penjualan bendera Sabata untuk mengumpul dana bagi membantu pesakit tuberkulosis TB di negeri ini. Pada masa sama, pihaknya juga meningkatkan program kesedaran TB melalui Institut Pengajian Tinggi IPT kepada agensi dan jabatan kerajaan serta pemimpin masyarakat. Jadi kami harap orang-orang kita akan lebih dapat pengetahuan, makluman bahawa TB is satu penyakit berjangkit yang sangat susah untuk dikawal. Sehingga sekarang kita macam di Sabah, kita ada lebih kurang 5,000 kes setiap tahun. Hari Potensi Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dilihat mampu membina keyakinan diri dan mengasah kreativiti dan inovasi dalam kalangan kanak-kanak. Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, elemen itu penting dalam menjana kemenjadian kanak-kanak yang cemerlang dan bersahsia mulia. Menurut Andi, sukan juga merupakan platform terbaik dalam melahirkan minda yang cergas dan cerdas sekaligus melahirkan pelajar berkualiti. Dapat membina keyakinan dan juga semangat pelajar pemurid-murid kita di TBK ini yang seawal umur 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Dan ini merupakan satu medan yang terbaik selain daripada bersukan. Dan juga mereka boleh membina intelektual, jasmani, rohani dan sebagainya untuk persiapan sebelum ke sekolah rendah. Beliau yang juga Adun Tanjung Batu berkata demikian ketika merasmikan Hari Potensi Kanak-Kanak Tabika Kemas peringkat Parlimen Kalabakan di Kompleks Sukan Tawau. Dalam pada itu, Andi berkata pencapaian Kanak-Kanak Tabika Kemas Parlimen Kalabakan amat membanggakan kerana pernah melakar sejarah, mewakili Sabah serta meraih 2 pingat emas dalam Hari Potensi Kanak-Kanak Tabika Kemas peringkat kebangsaan sebelum ini. Sebanyak 32 kontingen melibatkan 1,050 murid daripada 54 Tabika Kemas Parlimen Kalabakan mengambil bahagian dalam Hari Potensi Tabika selama 2 hari ini. Khidmat Guaman Jabatan Hal Ehwal Wanita JEHWA Sabah secara percuma kepada golongan wanita antara usaha kerajaan dalam memperkasa wanita di negeri ini. Golongan wanita merupakan salah satu tonggak penting negara bukan sahaja dalam aspek sosial, politik dan ekonomi, malah merangkumi aspek pembangunan negara. Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri berharap perkhidmatan yang disediakan sejak 2018 itu dimanfaatkan bagi membantu wanita yang memerlukan sokongan khidmat perundangan sivil, syariah serta anak negeri. Percuma, itu bukan. Jadi itulah kebaikan kerjaan kita ini untuk memperkasakan wanita dengan memperuntukkan yang begitu banyak untuk kaum wanita di negeri Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan program outreach Santuni Wanita Anjuran JEHWA Sabah bersama pejabat daerah Kuala Penyu dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM N33 Kuala Penyu di Dewan Datuk Syah Bandar Kuala Penyu. Sementara itu, Pengarah JEHWA Sabah Haslina Ismail berkata program sehari ini secara tidak langsung membantu golongan sasar khususnya wanita B40 dan M40. Nasihat itu adalah percuma kepada lelaki dan wanita. Apa-apa bentuk kita nasihat perundangan yang kita perlukan.
Tetapi bantuan guaman yang kita bawa ke mahkamah itu, kita ada kategorinya. Of course lah, kita ada kategorinya untuk wanita B40 dan juga untuk kes-kes yang lama, yang tertangguh, yang wanita yang tidak mampu untuk bawa ke mahkamah. Program outreach ini merupakan kali kelima diadakan selepas DPITAS dan akan dilaksana di 73 DUN di Sabah. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat 209 kes jangkitan baharu semalam, pertambahan 6 kes berbanding hari sebelumnya. 11 daerah mencatatkan peningkatan kes baharu dan 6 daerah merekodkan jumlah jangkitan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, hanya 8 daerah tidak mencatatkan sebarang kes baharu. Sebanyak 3,341 jumlah sampel ujian semalam dengan kadar positiviti 11.57%. 208 daripada jumlah kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 5. Sementara seramai 281 pesakit sembuh dan 1 kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah di Sabah. Seramai 300 peserta daripada pelbagai latar belakang menghadiri program Simposium Keusahawanan Sosial SE Summit yang berlangsung 2 hari bermula semalam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Program itu bagi membolehkan usahawan khususnya di Sabah berkongsi pengalaman dan membuka peluang kolaborasi antara usahawan terlibat sekaligus dapat menjalin ekosistem keusahawanan di pasaran global. Ketika ditemui media selepas melancarkan program berkenaan, Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Zainuddin Aman berkata, program seumpama juga berupaya membantu kerajaan dalam menangani isu kemiskinan dan pengangguran khususnya di Sabah. Menerusi simposium ini, ia dapat membentuk dan mengubah mentaliti masyarakat daripada pencari kerja kepada pencipta pekerjaan serta menjadikan bidang keusahawanan sebagai usaha untuk membangunkan ekonomi masyarakat setempat. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan what we call as SE Summit, program yang pertama seumpamanya pernah diadakan di Malaysia. Inilah mentaliti yang ingin kita bangunkan di kalangan masyarakat bahawa mereka sebenarnya mempunyai kemampuan untuk keluar daripada kesusahan hidup dengan cara menjadikan entrepreneurship ini sebagai usaha untuk membangunkan ekonomi masyarakat setempat. 5 isu utama dibincangkan dalam simposium ini ialah budaya, kesihatan dan kesejahteraan, sekuriti makanan, mata pencarian masyarakat serta pemeliharaan alam sekitar. Dalam perkembangan lain, Zainuddin memaklumkan program jelajah astronomi Pantai Barat Sabah sempena Karnival Sains Sabah 2022 sedang berlangsung hingga esok di Dewan Masyarakat Menggatal, Kota Kinabalu. Program tersebut antara usaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi membudayakan sains dan teknologi dalam kalangan masyarakat setempat. Pelaksanaan program jelajah pendidikan luar bandar Majlis Amanah Rakyat MARA membuktikan kesungguhan MARA dalam membantu membangunkan pendidikan terutamanya golongan B40 dan M40 di luar bandar. Program secara turun padang itu mendedahkan dan memberi informasi kepada pelajar luar bandar untuk mengetahui lebih dekat akses serta peluang pendidikan yang disediakan MARA. Penolong Pegawai Daerah Kinabatangan Pembangunan Romi Alhami Azir Yahya berharap peserta program berkenaan memanfaatkan sebaiknya peluang tersebut. Beliau berucap merasmikan program jelajah pendidikan luar bandar MARA 2022 di Kinabatangan. Beliau mewakili Pegawai Daerah Kinabatangan Abdul Manap Abdul Rohim. Program sehari ini disertai kira-kira 80 peserta terdiri pelajar dari SMK Bukit Karam 1, SMK Paris, SMK Beluran 2 dan SMK Tongot serta pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Rupanya banyak benda-benda yang saya sebelum ini tidak tahu, di sini saya tahu. Contohnya
Saya kan sudah STPM juga, jadi masa lepasan tuh saya punya target pikir IPTA atau IPTS sejak Mara dia ada cabang pendidikan juga dan banyak institusi pendidikan yang orang tawarkan dan banyak juga lah menarik perhatian. Macam saya yang calon-calon mau SPM, saya lebih mengetahui lah di mana saya punya tujuan selepas ini, macam yang sudah diberitahu setiap college-college yang tadi. Ternyata banyak juga ya. Mungkin kalau yang kurang berkemampuan untuk pendidikan, Giat Mara pun turut menerima juga kan untuk berkemahiran begitu. Sama dia cepat untuk kita dapat sijil SKM tahap 3. Program Jelajah Pendidikan Luar Bandar Mara 2022 selepas ini akan diadakan di Lahad Datu dan Semporna. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun ini akan berlangsung di Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 30 Julai ini. Pelbagai aktiviti telah disusun atur bagi memeriahkan sambutan itu nanti. Timbalan yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad berkata, sejurus pelancaran di peringkat negeri, sambutan di peringkat daerah akan dilaksana. Di peringkat-peringkat daerah juga akan dilaksanakan setelah pelancaran di peringkat negeri. Itu biasa kita lakukan dengan mengadakan banyak aktiviti lah. Seni budaya, ceramah-ceramah, forum dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan ceramah khas Ma'al Hijrah dan menunaikan solat isyak di Masjid Al-Rahim Pekan Keningau. Dalam pada itu, Ustaz Malai Ali memaklumkan MUIS dan kerjasama pelbagai agensi agama Islam lain iaitu Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus mengadakan program dakwah termasuk di seluruh kawasan pedalaman negeri ini. Ia antara program WAM2K di bawah Menteri Tugas-Tugas Khas ke arah memperkasa agama Islam serta menerap nilai cinta ilmu Islam. Dalam majlis ini, MUIS menyampaikan sumbangan berjumlah RM5,000 kepada Masjid Al-Rahim Pekan Keningau. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat. Satu aspirasi.